yang lain yang masuk ni saya akan bagi recording nanti sekejap lagi. Yang mana yang tak boleh masuk, ada yang masalah internet. Okey, sekarang ni saya akan tunjuk skrin saya punya phone. Okey, boleh nampak skrin saya? Saya punya skrin phone. Okey, jadi dekat sini bila kita guna Google Classroom, okay, saya tunjuk sikit Google Classroom. Okey, kalau kita dah ada beberapa classroom, okay, kita boleh klik kat sini, kat garisan ni, kita akan tengok ni kelas-kelas yang ada. Okey. Dan bila kita tekan dekat classes, inilah kelas yang ada. Dalam kelas kita. Dan kita nak tengok kita punya account mana, tengok yang kat sini, yang bulat atas ni. Okay, bila klik kat sini, kita akan tengok. Okay, macam saya ada 2 account. Iaitu account Maktab dan account Gmail. Okay, jadi kalau awak tengok account Gmail, dia akan masuk Gmail. Maknanya semua account yang ada dekat Gmail dia ada dekat sini. Okay. Satu lagi kalau account Maktab dia akan jadi kat sini. Jadi ni ada 2 account. Okay, saya akan remove dulu dua account ni. Saya akan tunjuk bermula daripada awal macam mana nak buat. Okay, saya akan pergi dekat manage account on this device. Okay, saya akan remove dulu dua-dua ni account ni. Remove. Okay, yang ni pun saya akan add, saya akan remove device. Okay, jadi saya punya phone saya kosong. Jadi bila saya buka dekat Google Classroom nanti, okay, bila saya buka dekat Google Classroom, dia akan keluar macam ni, masukkan account. Okay, jadi cara yang pertama adalah saya akan masukkan account Maktab dulu. Jadi untuk saya masukkan account Maktab dulu, saya pergi saja dekat account ni, typekan account Maktab. Okay, yang saya punya saya guna nama saya, macam awak guna nombor Maktab lah. Okay, pastikan nama Maktab semuanya kena panjang sebab kita tak guna Gmail. Okay, next sahaja. Okay, masukkan password awak. Okay, bila masuk password, dia akan terus masuk. Okay, ni adalah Google Classroom menggunakan email Maktab. Okay, kalau nak masuk yang Google pula, yang Gmail awak, klik saja dekat sini, dekat atas ni. Klik saja kat sini. Okay, dia ada tulis kat sini add another account. Tekan saja add another account. Okay, dia akan sign in. Okay, jadi awak sign in lah guna awak punya email Gmail. Okay, kalau guna Gmail, awak tak perlu type alias Gmail dah. Type saja awak punya account. Next, dia akan terus masuk untuk password. Okay, dia akan masuk. Okay, jadi ini adalah account Gmail dan juga account Google Classroom Maktab. Kalau awak tengok kat sini akan dapat 2. Okay, bila awak tekan yang, tengok mana yang aktif. Yang aktif dia ada berada di atas. Okay, satu di bawah. Okay, satu di atas. Okay, jadi bila kita tengok kat sini, Google Classroom, contohnya saya ada tambah satu lagi account. Google Classroom saya. Saya nak tambah satu lagi account. Yang ni account untuk dummy, untuk pelajar. Saya nak check. Okay, yang ni adalah account dummy yang untuk saya check. Jadi kalau macam awak bila klik kat sini, di sini awak akan tengok, okay, sekarang ni kita dah ada tugasan baru, iaitu awak kena hantar pada saya mengenai microbit. Sekejap lagi saya akan cerita apa itu microbit. Okay, bila tekan kat sini, classwork.
Okay, nanti awak akan tengok kat sini. Okay, yang ni yang tugasan hari tu. Mana yang boleh hantar, boleh hantar. Ada Bispark ni. Yang dah hantar, apa ni, saya dah bagi markah. Ada lagi yang 2-3 yang saya belum semak. Tak apa, yang tu nanti. Okay, saya akan tekan kat sini. Okay, nampak kat sini hantar tugasan, macam mana awak nak hantar. Macam biasa dekat bawah ni ada assign. Tekan saja assign. Okay, attachment ni, dekat attachment ni, hari ni kita akan hantar guna link. Awak akan bagi link pada saya. Okay, itu saja untuk apa ni, menggunakan Google Classroom. Okay, kalau ada pertanyaan, boleh tanya dekat chatting ataupun boleh onkan mic. Ada pertanyaan tak untuk Google Classroom tu? Untuk masuk Google Classroom kalau ada masalah. Ada apa-apa pertanyaan tak? Okay, awak boleh tak dekat chat ataupun apa ni. Okay, saya rasa semua boleh. Okay. Okay, untuk yang tak boleh masuk nanti tolong maklum untuk boleh masuk saya akan bagi rakaman ni. Okay, untuk kelas hari ni apa yang kita nak buat adalah okay, kita akan guna satu program yang dipanggil Microbit. Okey, saya akan tunjuk dulu apa itu Microbit. Okey, ini adalah bentuk okay, boleh nampak saya punya video? Okey, saya akan tunjuk dulu apa itu Microbit. Okey, ini adalah Microbit. Okey, boleh nampak tak? Ini adalah bentuk fizikal dia. Okey, untuk hari ini kita akan tengok macam mana kita nak bina Microbit ni. Okey, tapi kita akan guna dalam phone dan dengan komputer saja dan saya akan tunjuk macam mana fungsi dia kat sini. Okey, boleh nampak tak saya punya Microbit ni? Belakang sikit. Okey, jadi saya akan tunjuk dulu web yang kita akan masuk. Okey, saya akan tunjuk dua-dua. Satu melalui phone dan satu lagi melalui komputer. Dua-dua saya akan tunjuk. Okey, saya akan share screen dulu. Okey, boleh nampak saya punya screen?
Okey, ni skrin saya ada dua. Satu menggunakan phone, satu menggunakan ya. Okey, untuk kita masuk, kita akan guna website dia adalah harus cari kat sini Microbit. Okey. Jadi di sini okey, dekat sini dia ada tulis www.microbit.org. Klik saja microbit.org, dia akan masuk macam ni. Ini adalah Microbit. Dan ni kalau dalam komputer, okay, kalau dalam phone, type je dekat phone awak Microbit, enter saja. Okey, dekat sini dia akan tulis BBC Microbit. Klik saja BBC Microbit. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, ni adalah Microbit yang macam saya tunjuk tadi. Okey, sama je bentuk dia. Okey, ni dalam phone. Bentuk macam ni. Okey, kalau dalam web, bentuk dia macam ni. Okey, bentuk dia macam ni. Okey, saya akan buat sebelah-sebelah lah, senang nak tengok. Okey, yang ni duduk sini. Okey, jadi ada dua kat sini. Satu melalui phone, satu melalui web. Okey, bentuk dia lebih kurang sama je. Okey, kalau dalam phone, macam mana kita nak masuk? Okey, tengok kat bawah ni, dia ada tulis free resource, take your journey. Okey, macam mana kita nak masuk dalam kita punya Microbit? Okey, tekan saja 3 titik ni. Tiga garis tu dekat ujung, sama juga. Kalau dekat ni, 3 garis. Okey, ataupun kalau dekat sini ambil let's code kat sini. Ambil let's code. Okey, yang ni pun sama, ambil let's code. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, sebelah sini dalam phone, sebelah sini dalam komputer. Okey, kalau saya perbesarkan dia akan jadi besar lagi lah. Okey, contoh saya perbesarkan. Okey, contoh ini saya perbesarkan. Okey, Microbit. Okey, bentuk dia macam ni Ini kalau saya besarkan. Okey, yang ni kalau saya buat dalam bentuk sebelah-sebelah, sama je bentuk dia. Okey, jadi macam mana kita nak masuk? Kita akan ambil Microbit Make Code Editor, tekan je kat sini. Microbit Editor pun sama kalau dekat phone, ni kalau dekat komputer. Okey, kalau awak nak install, okay, awak boleh install lah, boleh search je dekat Google ataupun dekat iOS awak tu. Program dia adalah Microbit. Boleh search dekat App Store. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak guna? Okey, yang pertama sekali kalau guna komputer dan satu lagi guna phone. Okey, saya akan tunjuk dua-dua. Okay, kalau guna komputer sama saja, kita akan create new project kat sini. Okey, kalau dalam phone sama, create new project. Okey, project name adalah kat sini hari ni kita nak testing dulu. Kita akan buat satu project ya dulu. Untuk hari ni untuk testing dan minggu depan kita akan masuk terus lebih kurang banyak dan juga saya akan tunjuk macam mana bentuk dia kalau dah siap. Okey, jadi projek kita akan bagi hari ni adalah kita nak buat tanda nama. Tekan je tanda nama. Okey, ni dalam komputer, yang ni dalam phone. Okey, kalau dalam phone tanda nama. Okey, lepas tu tekan create. Yang ni pun tekan create. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, bentuk dia lebih kurang ya. Okey, kalau dan juga kalau tengok kat sini, dekat bawah ni dia ada tulis sini lah Microbit yang sebenar.
Kalau dekat phone pun sama kat bawah ni, microbit yang sebenar. Okay, kalau yang besar, okay, ni kalau yang besar, ni kalau awak buka full mode dalam komputer. Okay, kita akan pergi make code editor. Okay, sama je tadi, kita akan buat tanda nama. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan jadi banyak kat sini. Okay, ni adalah editor dia. Okay, yang ni adalah dia punya bentuk dia. Okay, saya akan tunjuk dalam phone bentuk dia. Kita akan testing. Okay, dan macam mana awak nak hantar pada saya. Okay, jadi kita akan buat dalam phone. Okay, kita akan tengok kat sini. Okay, kat sini, kalau dalam phone dan dalam komputer, yang ni saya minimaskan supaya jadi sama. Lebih kurang je. Okay, dekat atas ni, dia ada basic. Okay, basic ni apa yang dia keluarkan. Basic. Okay, seterusnya yang bulat warna pink ni adalah button. Okay, kalau kita tengok dekat microbit ni, kat bawah ni dia ada dua button. Satu button A, satu button B kat sini. Okay, kalau saya tengok yang sebenar, untuk dia yang sebenar, yang ni lah. Ada button A dan button B. Jadi dia ada basic, input. Okay, basic. Okay, lepas tu dia ada input. Okay, kita tengok dulu, dia ada input. Okay, bila kita tengok dekat sini, input, tengok warna dia. Warna dia dekat bawah ni pun ada lagi, 3 titik. Maknanya dia ada lagi tambahan. Okay, yang bawah seterusnya dia ada melodi, kita boleh guna untuk play music. Okay, yang ni kita boleh play music. Okay, seterusnya tone, kita boleh ambil yang ni untuk LED. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada LED kat sini. Dia ada LED kat sini. Okay, nanti bila masuk mata nanti saya akan bagi yang bentuk yang untuk kita tengok macam mana bentuk dia. Okay, ni dalam LED. Okay, dia ada plot LED. Sini pun ada titik-titik lagi. Sekejap lagi kita akan tengok. Okay, kita ada yang ni untuk radio. Radio ni maksud dia kita boleh send daripada satu microbit ke microbit yang lain. Okay, yang ni kita akan buat kelas yang akan datang. Yang ni sama je 3 titik ni macam mana nak hantar transmitter. Okay, yang ni kita nak buat loop. Yang tu kita nak ulang, berapa kali kita nak ulang. Okay, seterusnya kat sini adalah logic. Okay, logic ni kita nak buat condition. Contoh dia, saya buang dulu. Okay, condition maksud dia kalau kita nak buat jika betul apa yang nak buat. Contohnya jika betul, jika hari gelap, kita punya microbit akan nyalakan lampu. Okay, contoh macam tu lah. Okay, 3 garis ni adalah untuk buat variable. Okay, variable kita akan belajar kemudian. Okay, kat sini dia ada absolute. Yang ni adalah untuk kita nak tengok max. Kita boleh buat sedikit max. Dan kalau tengok kat bawah ni, dia ada lagi. Kat bawah ni Okay, yang ni fungsi. Macam mana nak buat fungsi. Yang ni macam mana kita nak buat list. Okay, yang ni macam mana kita nak buat text. Yang bawah ni kita nak buat game. Dalam microbit juga kita akan buat game. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh pelajar yang tahun lepas buat game. Okay, ni 3 titik ni maksudnya ada lagi lah tambahan. Okay, yang ni untuk masukkan kita nak buat sendiri picture. Yang bawah ni kalau kita nak masukkan pin. Okay, pin tu contohnya kita nak masukkan LED yang dekat luar. Kita nak masukkan servo. Kita nak bagi dia bergerak-gerak. Okay, yang ni kita akan buat masa di kelas nanti. Sebab dekat sini dia tak ada, kita tak boleh nampak. Okay, yang ni pun sama. Okay, yang ni kalau kita nak masuk dalam serial. Okay, jadi kita nak cuba hari ni, kita nak cuba yang ni. Okay, sama yang dua-dua, dia ada start dengan forever. Start dengan forever. Maksud start adalah bila kita start apa yang kita nak buat. Okay, contoh, bila start, okay, kita pergi dekat basic. Okay, tekan dekat basic. Okay, dekat situ ada dia tulis show icon. Okay, bila kita masukkan icon, okay, kita gerakkan icon kita masuk ke start. Okay, jadi kita akan tengok. Nampak tak? Dekat awak punya microbit tu akan menyala. Okay, dan yang kat sini pun sama. Bila saya masukkan icon ni, automatik microbit kat bawah ni akan nyala. Okay, maksud dia, dia dah, bila kita on saja apa yang berlaku. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah,
kita nak bagi kita punya love ni dia apa ni? Dia besar dengan kecil. Okay, macam mana kita nak jadi besar dan kecil? Kita akan pergi dekat basic dulu. Okay, dekat sini nampak tengok kat bawah ni ada pause. Okay, masukkan pause kat sini. Okay, pause ni kita jadikan dia, biarkan dia dulu. Okay, jangan saya masukkan satu lagi macam ni, kita nak copy saja. Tekan ni lama sikit. Dia akan tulis duplicate. Tekan saja duplicate. Dragkan kat bawah ni. Dan kita akan tukar ikon kepada yang ikon yang kecil ni. Okay, kalau kita tengok dekat bawah nampak? Dia akan jadi besar dan kecil. Okay, jadi sama juga dekat komputer. Bila saya masukkan ikon yang kecil, saya pergi dekat sini dan masukkan pause. Okay, jadi kat sini dia akan jadi macam tu. Okay, yang ni dekat start, maksudnya dia bila kita on, yang tu yang jadi. Okay, apa kata kalau kita tukar, kita drag yang ni, pergi dekat forever. Okay, yang ni pun sama, saya drag ni, pergi dekat forever. Okay, cuba tengok dekat kita punya microbit, apa yang jadi. Nampak dia akan bergerak, blinking selama-lamanya. Okay, itu adalah forever. Maksud dia, kita punya ni, okay, kalau kita nak tengok dengan besar lagi, dekat kita punya komputer, okay, klik saja dekat microbit, nampak? Dia akan jadi besar. Jadi kita akan nampak, kita punya ni adalah besar. Okay, kalau nak patah balik, tekan sebelah sound ni, tekan saja dia akan patah balik. Okay, jadi kita akan nampak. Okay, jadi kalau bentuk yang sebenar, microbit saya akan tunjuk sekejap lagi. Bentuk yang sebenar dalam microbit macam mana. Okay, yang ni adalah basic untuk kita buat. Okay, seterusnya kalau kita tengok dekat microbit ni, dia ada tanda A dengan B. A dengan B kat situ. Okay, jadi apa yang kita nak buat adalah, kita nak tekan button A, dia akan keluarkan nama kita. Okay, jadi untuk kita nak buat, okay, tekan sahaja dekat input, dekat yang ni yang warna pink ni. Dekat warna pink ni, dia ada tulis cari kat situ on button. Okay, kita drag saja on button. Masuk saja button kat sini. Okay, button dia ada A dengan B. Kalau kita tekan kat sini, A dan B dan A plus B. Maksud dia kita akan tekan dua-dua. Itu A dan B dan A plus B. Okay, jadi contohnya saya nak buat, bila kita tekan A, dia akan keluarkan nama kita. Okay, macam mana kita nak buat dia keluarkan nama kita? Yang pertama sekali, yang ni kita kena buang dulu. Sebab bila kita tekan yang ni, dia masih lagi forever. Yang show icon ni kita akan letak dekat on start. Okay, kita tukar letak dekat on start. Yang ni pun sama dekat komputer, saya tukar jadi on start. Okay, tukar jadi on start. Sebab forever ni nanti kalau kita tekan semua forever, dia tak keluar untuk kita buat button nanti. Okay, jadi dekat button, kita pergi dekat sini, dekat atas sekali dekat basic, nampak dia ada tulis show string. Okay, bila awak tekan show string, dragkan masuk show string ni, dia akan keluar hello. Okay, sama juga dekat komputer. Bila saya masukkan show screen, dekat button, okay, saya masuk button dulu. Okay, button, show string, hello. Okay, kita tukar hello ni kepada nama awak. Contoh nama awak adalah Ismail. Enter sahaja. Okay, yang ni Ismail. Dan okey. Okey, nampak dia akan tukar jadi Ismail. Jadi kita nak tengok kita punya kejadian kita. Okey, boleh tekan dekat sini button ni, boleh tekan button, dia akan keluar macam ni, tekan huruf A. Nampak dia akan keluar nama awak. Ismail. Okey, contoh yang okey, boleh? Cuba tekan sekali lagi, dia akan keluar tak? Okey, seterusnya kalau dalam full komputer, yang ni full komputer, sama juga. Kalau saya tekan input, button A, okey, saya akan masukkan dekat basic string.
Okey, jadi di sini saya akan tukar kepada hello ni kepada nama awak. Contoh Ismail tadi. Okey, bila saya press je A kat sini, dia akan bagi tahu lah Ismail. Okey, seterusnya. Bila kita dah keluar Ismail kat sini, kita nak buat button B pula. Dan kita akan guna button B. Okey, untuk button B kita nak buat sedikit saja untuk ni. Button B kita nak buat LED sendiri. Dekat sini ada show LED. Kita nak bagi orang melompat-lompat. LED ya. Okey, kita akan jadikan kepala dia ni sebagai kepala, mata dia. Okey, kita nak buat simple saja. Okey, jadi kita akan inputkan button B kat sini, drag saja. Okey, bila jadi macam ni maksud dia button dah ada. Nampak ni? Sebab A dah ada, dia akan jadi macam ni. Jadi kita akan tukar kepada B. Okey, jadi kita akan guna kat sini basic. Okey, kita akan buat dekat show LED. Okey, kita anggapkan kan yang ni adalah kepala dia. Jadi kita akan masuk, bila awak letak kat sini, jadikan dia punya badan. Contoh dah. Okey, bila saya tekan B, nampak? Dia akan jadi bentuk contoh badan. Jadi kalau dekat kita punya phone, okey, dekat phone sama juga. Okey, pergi dekat input, pergi dekat on button, drag saja on button, dia tukar kepada button B. Okey, button B. Okey, pergi dekat basic, klik basic ni, show LED, drag saja show LED, masuk dekat B. Okey, yang ni kita boleh turun ke bawah lagi. Okey, jadi kita akan buat yang ni adalah badan dia. Boleh lukislah badan dia nak buat macam mana. Okey, ini contoh yang saya buat tadi. Okey, jadi bila kita tengok kat sini, okey, tekan kat sini, tekan B, nampak? Dia akan dapat macam ni. Okey, jadi kita nak buat sedikit pergerakan dekat badan dia ni. Okey, pergerakan dia adalah kita nak buat dia melompat-lompat. Okey, jadi macam ni kita nak buat dia melompat-lompat. Okey, sekarang kita dah ada satu LED. Okey, kita boleh duplicate saja LED ni. Okey, sebelum kita duplicate LED, kita bagi dia rest dulu. Untuk bagi dia rest, kita akan pergi dekat basic. Kita akan pergi ke pause. Ambil dekat pause. Okey, saya jadikan pause dia yang ni millisecond lah. Kalau kita nak buat 1 saat, kita kena ubahlah video ni. Okey, ini adalah dalam millisecond. Okey, jadi untuk yang kedua, saya duplicate saja. Okey, saya duplicate saja. Tekan lama-lama dia akan duplicate. Okey, yang ni saya akan ubah kepada kaki dia letak macam ni pula. Yang ni macam ni, kaki dia yang ni duduk macam ni. Tangan dia satu duduk kat bawah. Okey, contoh macam ni. Okey, jadi bila kita tengok, bila kita test balik, bila tekan B, nampak dia akan jadi macam ni. Tekan B, okey, jadi macam ni. Okey. Dan untuk kita nak tambah lagi, awak punya tambahan ni kita boleh duplicate saja. Duplicate je yang ni. Duplicate, masuk kat bawah dia. Duplicate. Masuk kat bawah dia. Dan tukar lagi. Mungkin awak nak tukar bentuk lain. Yang ni duduk macam ni. Yang ni macam ni ke? Macam ni. Okey, jadi bila kita test. Okey, macam itulah. Okey, jadi sebagai tugasan, apa yang saya nak awak buat adalah, okey, untuk pergerakan yang B ni, cuba buat 10 pergerakan. Dan untuk hantar pada saya, okey, contohnya dah siap. Okey, untuk hantar pada saya, okey, dekat atas ni dia ada button share. Tekan saja button share. Okey, dia akan buat publish project. Tekan saja publish project. Okey,
Dia akan bagi macam ni, share. Okey, awak cuma copy saja. Okey, copy. Okey, pergi dekat Google Classroom, balik. Okey, dekat Google Classroom, dekat assign ni, okey, saya patah baliklah yang semula. Okey, jadi awak masuk dekat awak punya Google Classroom, pergi dekat hantar tugasan. Okey, pergi dekat assign, add attachment. Okey, jadikan sebagai link. Pastekan link kat sini, add. Okey, lepas tu dah mark as done. Sebab dia dah ada dah ni. Okey, dia dah ada keluar kat sini, tak ada nama. Okey. Hand in, hand in. Okey, maknanya saya dah dapatlah awak punya assignment. Okey, jadi saya akan tunjuk dalam microbit macam mana bentuk dia yang kita buat tadi. Jadi di sini saya buat ni. Okey, jadi saya akan masukkan lagi sikit lagi. Basic. Okey, saya akan tambah dengan pause. Ini contoh yang ni contoh kalau saya guna ni, saya nak masukkan dalam microbit yang sebenar. Okey, yang ni saya nak tukar jadi dia lompat sikit. Lompat sikit. Lepas tu pause lagi. Okey, jadi masuk sikit lagi. Okey, yang ni tukar lagi bentuk. Okey, pause. Setiap kali awak nak tukar, tekan pause supaya nanti dia boleh masuk kita punya ni. Okey, duplicate saja lagi. Okey, mungkin tangan macam ni, yang kaki satu lagi macam ni. Okey, ni contoh Okey, contoh. Okey, yang ni saya akan hantar dalam saya punya microbit. Saya akan pairkan device dulu. Connect. Okey, dan saya akan download dalam saya punya microbit. Yang ni kita akan buat dekat mantap lagi. Untuk yang sebenar. Okey, saya akan tunjuk. Yang sebenar, bentuk yang sebenar. Okey, ini adalah bentuk dalam microbit. Okay, saya tukar ni dulu lah. Supaya boleh nampak. Okey, ni adalah bentuk dalam microbit. Microbit. Okey, bila saya tekan A tadi, A tadi dia akan yang ni B. Okey, nampak dia akan jadi macam ni. Okey, ni yang sebenar. Okey, yang ni saya tekan A, dia akan keluar nama. Okey, itu kalau bentuk sebenar. Okey, jadi saya akan tanya soalan. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya akan onkan mic. Okey, saya akan onkan awak punya mic. Okey, boleh tanya soalan kalau ada soalan yang nak tanya dulu sebelum kita berhenti untuk minggu ni. Okey, ada apa-apa soalan tak? Untuk awak cuba buat. Tak ada.
Ada? Okey, jadi tempoh untuk buat adalah untuk hantar pada saya lewat-lewatnya sebelum kelas kita minggu depan. Ya? Okey. Okey. Dan juga saya akan bagi list kedatangan dalam grup nanti. Ya? Untuk awak isi. Okey, untuk kedatangan, kelas awak masih lagi sama macam kelas sebelum ni. Kalau apa ni? 1A1 adalah 1A1 lah. Tak payah tukar-tukar yang ada confuse kemarin tu. Follow saja yang kelas yang sebelum ni. Ya. Okey, rasanya itu saja. Okay, jadi dah faham kan? Okey, boleh cuba buat. Boleh guna phone awak. Masuk microbit.org dan boleh cuba. Ya. Okey. Dan juga kalau siapa-siapa yang nak cuba dia punya yang lain, minggu depan kita akan masuk untuk buat sound dan untuk buat animation sikit. Okey? Cikgu pergerakan terus. Okey cikgu. Okey, boleh faham eh? Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Boleh kita akan akhiri dengan surah Al-Fatihah dan juga tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Okey, selamat berehat.